Hai. Buat tisu dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sihat. Hai Farahana. Saya live awal sikit Okay lah. Tarik nafas jap, tarik nafas. Teka saya kat mana? Tak payah teka lah. Tempat-tempat ni lah. Tempat nak kuruskan badan. Hai Liza, Norizawati, kawan saya ke tu. Hai Mizan. Pagi-pagi korang buat apa? Saya tengah berpeluh. Cantik. Hai Ifa. Cantik kan? Saya nyorok sikit supaya saya tak ganggu orang yang lalu lalang. Tajuk hari ni apa? Best tak tajuk hari ni? Aku rasa tajuk hari ni tim aku suka. Macam mana nak jadi handsome macam staff Momentum. Thank you Krecha. Krecha dari Thailand ha. Pagi Adli Akhtar. Cantik kan? Ha. Sangat laju. Air dia bersih tapi saya tak beranilah nak minum. Takut apa-apa kan. Hiking jom hiking. Kita singgah dekat tepi. Saya kalau nak basahkan kasut, saya boleh tunjuk korang air terjun yang dekat atas dia tu. Tapi tak naklah basahkan kasut. Saya nak live. Waalaikumsalam Nur Asmahan. Sorry saya berpeluh. Okey, salam dari Sarawak Helen. Dengar tak suara saya? Bantu saya sikit. Dengar tak suara? Penat. Waalaikumsalam. Saya sedang berpeluh. Hai Liana from Penang. Nampaknya satu Asia melihat saya. Tanjung Malim Perak. Hai Zairina. Okey. Waalaikumsalam Sarina. Semalam ada yang tegur saya punya kulit breakout. Ya betul. Kulit saya sedang breakout. Saya sangat kalah dengan vaksin AZ. Alhamdulillah saya ambil AZ. Tak payah nak booster bagai. Kalau kita nak pergi overseas, kalau Sinovac kebanyakannya kena booster. Kena top up dengan apa-apalah booster penggalak. Contoh Pfizer ke apa ke kan. Saya basahkan muka. Baru basahkan muka tadi. Tapi ni berpeluh lah sebab dah berjalan beberapa few minutes. Tenang kan? Saya teringat nak rumah tepi sungai, tepi air terjun. Tak payah nak buat kolam. Tak payah nak buat air terjun kat kolam. Itulah air terjun macam ni lah saya suka. Best kan? Nanti saya belanja korang. Saya cuci mata korang sebelum saya habis. Hi Rakina from Singapore. Thank you so much. Okay, handsome ke staff Momentum? Handsome kan ikut, hai Fahimi. Handsome kan ikut penilaian masing-masing, ikut mata masing-masing. Mata saya melihat staff saya, staff Momentum, mostly ramai yang handsome. Allah bagi mereka ada wajah. Ada muka lah, ada muka orang kata. Muka boleh jual lah. Thank you Acik Nurul, Skudai Johor. Tapi kan yang saya nak cerita ialah apa tahu. Macam hari ni lah apa yang saya buat. Hai Haslina. Macam hari ni saya bersenam lah ni. Ni panggil bersenam lah kan. Dia saya berjalan sahaja. Tetapi saya tidak berjalan di tanah rata. Saya memilih untuk mencari bukit-bukit supaya dia ada dia punya tu kan, penerangan dia saya tak pandai. Tapi saya kira kalau kita nak ada apa yang orang kata nak cepat kurus Hajar. Apa bukit ni apa Hajar? Dia macam energi kita lebih sikit lah kita guna. Daya yang kita guna untuk naik tu, thank you Hajar. Dia tarik energi lebih sikit. So lepas ni bolehlah saya makan sate lagi. Saya gurau pun marah. Best Jun dengan air. Best kat sini best. Actually, saya nak cerita. Kami di Momentum,
saya pun terjebak lah. Sebab bila kita tengok staff kita jaga stamina, staff momentum sangat rajin jaga stamina. Ramai yang jenis pergi gym ada tak? Pergi gym tak dengar pula. Ramai yang main badminton, ramai yang berjalan-jalan, ramai yang jogging, ramai yang berenang pun, semua ramai pandai berenang. Dan mereka sukakan aktiviti lasak. Mereka orang yang laju. Mereka bukan saja, saya tengoklah ni pemerhatian saya kepada tim saya. Tim saya, tim di Momentum ni, diorang ni bukan saja laju buat kerja. Kalau diorang tak laju pun saya akan bagi booster, bagi laju. Contoh booster nak apa? Nak booster direct ke? Nak booster kasih sayang? Tugas saya memberi booster pada siapa-siapa yang lambat. Tapi diorang juga laju dari segi kalau kita kata, okey jom kita nak main game. Okey jom kita nak bersukan. Okey jom kita nak diorang sangat suka game dan diorang sangat laju. Itu tak ambil video yang dekat Desaru tu. Ada yang media tapi tak siap pergi. Kalau korang tengok diorang main game, dahsyat. Saya pun main, Tuan Najib pun main. Sebab saya grup yang laju, ada Cikgu Rizwan dalam grup saya, banyak kali dah menang. Sebab dia laju kan, penting ada orang yang laju. Tak kira apa bidang pun. Kita yang tak berapa nak laju ni pun akan push diri kita. Actually, semua orang tu buktikan apa? Semua orang boleh laju kalau dia nak. Semua orang, Waalaikumsalam Dar Anis. Semua orang boleh berjaya kalau dia nak. Semua orang boleh pandai kalau dia nak. Dengan izin Allah lah. Bila kita sebut apa-apa yang kita nak ni, semua dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan pun tidaklah. Tapi mintalah doa. Lepas mula-mula minta doa dulu. Lepas tu usaha dulu. Azwan amboi. Cik Azwan Fitri kemarin lagi ya. Tuan Fitri dia memang saya suka tengok dia makan. Saya suka tengok beberapa staff saya. Kalau dia makan, saya yang happy. Contoh Cikgu Fitri lah. Cikgu Rafiti kalau dia makan, saya happy. Saya kata, oh itu adalah Fitri. Kalau dia tak makan tu, saya risau. Apalah masalah Fiti ni? Kenapa dia tak makan? Dan pada saya dia bukanlah cabi sangat pun. Dia bukanlah gemuk. Dia cabi-cabi je. Ramai dalam Momentum. Actually, rahsia dia ramai dah naik berkilo-kilo. Sebab kan saya pernah share kan. Momentum memang ada apa orang panggil? Sediakan makanan. Tengah hari tu free. Menu, pelbagai menu. Tinggal dan peliknya ada yang memang tak nak ambil. Morning Puan Su. Dia memang menjaga je aku tu. Memang ada yang tak nak ambil lunch tu sebab diorang nak diet. Itulah dia. Sampai macam tu sekali. Kat Momentum kita bagi makanan lunch free. Tapi ramai juga yang tolak. Diorang minta salad Oh boleh Alalah. Melayan lah si Aslina. Baik betul. Aslina adalah tim yang jaga menu untuk makan tengah hari Momentum. Aslina kan, dia memang rajin melayan. Okey, macam mana lagi nak handsome macam staff Momentum? Diorang sangat rajin bersukan. Diorang memang jenis tak duduk diam. Bila diorang buat kerja laju, banyak tak kita boleh siapkan kerja dalam satu hari? Bila buat kerja laju, dia macam orang kemas rumah. Kalau dia jenis buat kerja perlahan, 3 jam untuk sapu ruang tamu je. Lahan sapu. Lahan mop. Alahai. Kalau jenis buat kerja laju, my beloved cousin, patut dia kenakan cousin dia. Kan, Fitri tak apa, bagi dia makan Fitri. Itu adalah kebahagiaan dia dan kebahagiaan kita semua. Kami semua di Momentum sangat mengalu-alukan siapa yang suka makan. Sebab yang kelakar apa tahu? Bila kita pergi tempat orang, tak apa saya diet. Esok-esok kita jumpa balik, taklah kurus pun. Sama je badan macam yang bulan lepas. Yang cakap diet tak makan rumah orang tu. Kan? Lagi teruk macam tu. Maksudnya kalau kita, lainlah kalau macam, okeylah saya makan sebab tuan rumah suruh. So tuan rumah pun nampak kita makan. Tak adalah dia pelik kalau dia datang, kita jumpa lagi sebulan depan, alah dia tak kurus. Tak apalah, memang dia jenis pemakan.
Tak ada masalah. Melainkan yang kita pelik ni, tak nak makan, sana tak nak makan, sini tak nak makan. Sekejap lagi badan mok-mok kak. Macam tu. Kan? Golek lagi pagi, tak apa. Okey je. Golek-golek pun kalau kalau golek laju-laju boleh kurus juga. Waalaikumsalam Ayuni. Korang semua pagi-pagi buat apa? Share kat saya nak baca. Tadi ada yang golek-golek. Korang dah sarapan belum? Saya dah sarapan. Belum. Saya dah minum jamu 1 cawan. Saya bawa pisang sebagai bekalan. Kan? Sekejap lagi saya ingat saya nak makan makanan sebab saya nak share. Korang. Siapa tengok live saya malam tadi? Saya ada share pasal sate labis yang bapak saya belikan. Saya kan tawakal tau. Saya kata tak apalah kalau berat tak turun ke, kalau berat naik sikit ke, sebab aku dah makan sate. 5 cocok sate labis saya makan. Tapi untuk pengetahuan korang, sate labis ni dia tak besar Dia sangat kecil. Saya rasa kalau ada sate yang paling kecil dalam Malaysia, sate labis antaranya. Dia kecil je. Tapi sedap. Sebab apa sedap? Pergilah try. Pergi Waste labis. Kalau tak tahu labis kat mana, cari dalam peta. Sebab suami saya dulu, waktu dia nak ngurat saya, dia pun tak tahu labis kat mana. Dia kena minta tolong kawan dia seorang lagi untuk teman. Pergi ke rumah saya buat kali pertama. Jumpa mak ayah saya. Gitu. Dah lah tak nak cerita lah. Cerita lama-lama kan. Basuh baju. Baguslah basuh baju. Lagi kurus. Basuh baju pun kurus. Saya bersenam ringan. Ambil spirulina. Azhar. Betul. Saya pun rajin ambil spirulina. Sebab bagus kan. Dia hijau. Baru masuk office. Selamat bekerja Puan Fadila. Nanti jangan lupa tengok balik live. Sempat promote. Sedapnya Rizal. Mihun. Telur mata tu memang favourite saya Mihun goreng adalah satu favourite saya. Mi goreng, nasi goreng, mihun goreng. Saya akan pilih mihun goreng. Tak tahulah kenapa. Sebab yang saya tahu saya tak pandai goreng mihun goreng. Saya pernah cuba goreng dalam 2-3 kali tak jadi. Jadi saya macam ala-ala putus asa macam tu. Saya kata tak apalah. Asal aku nak mihun goreng je aku beli. Asal aku pergi kedai je aku order mihun goreng. Lepas tu saya suka letak telur mata. Yang kuning tu saya siap pesan. Yang kuning tu cair kak. Gitu. Kan nak kurus. Tang mana nak kurus Puan Izzah ni dia punya makanan. Sampai office. Puan Suhaili selamat bekerja. Mi goreng pagi ni. Nek Nurhaiza. Goreng sendiri Saya pun antara kalau saya goreng mi, insya-Allah sedap. Macam itu. Dia hidup kena perasan sikit. Nak bagi semangat nak pergi kerja Taqiyuddin, nak nasihat sikit Puan. Okey. Sebab itu penting kita buat apa yang kita minat. Tapi kalau tak dapat, kalau kita tak dapat pekerjaan yang kita minat, kita kena ajar diri kita minat pada pekerjaan tu. Saya dulu jadi cikgu. Saya suka. Contoh saya dulu cikgu. Saya cikgu pemulihan tau. Saya bukan cikgu kimia. Saya belajar dekat U Kimia. Saya tak dapat mengajar apa yang saya belajar. Kan? Saya ajar pemulihan khas. Lepas tu budak pemulihan khas ni tahu tak siapa? Dia bukan pendidikan khas, dia pemulihan khas. Dia adalah budak-budak lembam. Kita tak panggil lembab budak. Kita panggil lembam. Dia bahasa untuk bahasa yang lebih murni sikit lah. Lembam iaitu kalau kita ajar dia lambat. Tetapi insya-Allah ada harapan. Kadang-kadang dia ada masalah disleksia. Disleksia tu macam dia tulis huruf terbalik. Kadang-kadang dia ada masalah autism. Autism, mild autism kita panggil. Dia autism yang ringan. Kan? Kalau mild autism masih lagi dalam pantauan saya dan guru-guru pemulihan yang lain. Kalau autism yang macam kronik sikit, kita dah masukkan dia ke dalam unit pendidikan khas. So bila jadi budak pendidikan khas, dia akan dapat allowance. Dia ada allowance tahunan daripada kerajaan. Even cikgu-cikgu pendidikan khas pun ada allowance. Kalau saya tak ada. Tapi macam mana saya berjatuh minat, saya akan buat banyak aktiviti untuk murid. Tak semestinya aktiviti mengajar. Saya akan beli ketawarna-warni, saya akan buat buku nota, saya suruh budak-budak saya jual. Saya kata anak-anak murid saya, anak-anak murid cikgu
cikgu tak mengharapkan awak sampai masuk universiti. Maksudnya kalau ada masuk universiti tu bonus lah untuk awak. Tapi kalau awak dapat baca surat khabar, awak dapat baca buku cerita, cukup lah. Dan paling penting, kita belajar untuk apa sebenarnya tuan-puan? Kita belajar untuk kita dapat menyara kehidupan bila kita dah besar esok. Contohlah, kalau universiti dah adalah peluang pekerjaan, tapi contoh, kalau dia hanya setakat SPM, yang dia boleh buat apa? Buka kedai runcit. Mana tahu? Dia buka kedai runcit, mak ayah dia bagi modal, nak ni modal sebab ramai je anak-anak murid saya yang anak orang senang. Yang mak bapak dia ada tanah, kan? So, mungkin dia boleh buka kedai runcit. Kenapa kena pandai baca anak murid? Saya ajarlah. Kenapa kena pandai baca? Kenapa kena pandai kiraan asas tambah tolak? Sebab nak meniaga senang. Jadi saya main jual-jual. Saya main jual-jual dengan budak. Nanti budak-budak saya sukalah. Cikgu-cikgu saya dapat jual 10 buku nota. 1 buku nota 50 sen. Saya ajarlah, okey. 1 buku 50 sen. 10 berapa ringgit? Cuba kira. Budak dia suka benda-benda macam tu. Kadang-kadang kita bawa pergi KFC. Saya kena lawan air terjun ni tau. Suara saya dah segak dah. Kita bawa pergi makan-makan. So kita ajar, kita bagi dia belajar tengok bil. Ni bil berapa ringgit. Sebab kita dengan budak-budak lembam ni, kita tak boleh direct. Kenapa tak faham-faham cikgu ajar ni? Bukan macam tu tuan-puan. Dengan budak-budak, kita kena ada skill. Skill tu kami belajar banyak. Guru-guru pemulihan ni dia hantar kursus setiap tahun banyak kali. Memang kaya dengan kursus je lah. Sebab kita tak nak budak lembam ketinggalan. Kita nak walaupun mereka lembam di semasa kecil, mereka masih boleh meneruskan kehidupan. Jual nasi lemak RM1 pun kena tahu RM RM1 macam mana. Saya kata anak murid nanti orang bagi awak jual RM5, orang bagi awak RM1 duit biru. Nanti awak tak kenal. Contoh. Jadi saya sebagai kami cikgu-cikgu pemulihan, memang kami banyak buat praktikal. Sampai last kali saya sangat minat. Waktu saya berhenti jadi cikgu sebenarnya saya sedih. Sebab saya sangat suka pekerjaan tu. Saya sangat suka kanak-kanak lembam ni, saya sangat sayang. Sebab mereka ada satu kelebihan apa tahu? Mereka sangat menjaga adab. Kanak-kanak lembam ni sangat menjaga adab. Saya doalah semua anak-anak murid saya bahagia dunia akhirat atas sebab dia orang menjaga adab tu. Kadang-kadang murid-murid biasa pun yang pandai-pandai, ujian ni adalah sombong. Waalaikumsalam Nur Aini. Dia sombong kepada kawan-kawan yang tak apa-apa nak bijak. Waktu saya ajar anak-anak saya kata, jangan dabik dada. Jangan perasan awak tu pandai. Kalau awak dah pandai, Umi tak hantar pergi sekolah. Dan jangan perasan kita dah pandai kalau kita tengok orang lain tak berapa pandai. Sebab tu saya suka sekolah anak saya. Apa tahu sekolah anak saya buat? Di sekolah anak saya tak ada nombor. Dia tak ada nombor, dia hanya bila peksa-peksa je. Dan ibu bapa akan jumpa cikgu sorang-sorang untuk kita tahu anak kita punya progression. Dan mereka akan bercakap tentang first, akhlak, perangai. Kedua, kalau kita tanya, alah kenapa matematik dapat C susah yang cikgu. Puan, matematik ni kena latihan. Saya tahulah kita, okey tak apa, balik ni saya akan ajar, bagi latihan. Macam tu lah. Dia tak buatkan kita mak bapak ni down. Apatah lagi anak-anak. Sebab tu anak-anak saya tengok dekat sekolah anak saya tu happy je. Lima tahun tempoh perlukan untuk berpindah tempat kerja. Komitmen saya dah bertambah. Dia kena tengok situasi lah. Macam kami di Momentum, ada pekerja yang dah lebih 6 tahun. Ada yang 7 tahun. Dan majikan pun sebenarnya kena pandai bila nak naik gaji, menghargai komitmen. That's why kan Cik Taki, saya kira kalau ada lagi peluang dan ruang untuk Encik Taki Udin mendapat kenaikan gaji yang tinggi di tempat lama tu, better. Cuma Encik Taki Udin kena lajukan servis, lajukan pekerjaan tu. Tapi kalau semua dah buat, dan memang syarikat tu tak ada nak buka ruang sangat untuk untuk kembangkan kejaya, kena pindah lah. Macam abang saya sendiri pindah tempat, bila pindah gaji dia naik. Memang selalu kalau pindah tempat gaji akan naik lah. Dah habis waktu ke belum? Alamak, belum. Tapi kenapa saya rasa macam lama
Saya rasa sebab saya menjerit lah. Jom jalan. Saya bergerak kejap. Alamak, ajar. Kena pegang ah. Bahaya tau. Ajar saya kena lompat. Sekejap pun. Nampak tak kita orang nyorok? Kita orang menyorok supaya tak ganggu orang. Kan bising suara. Nak live ni pun kenalah ada adab dia. Oh nak ni kah? Nak live kenalah ada adab dia. Tak boleh buat sekeliling kita macam kita yang punya. Kan? Ada saya dah suara slow Tak dengar bagi tahu. Amboi Puan Suhaili nak jadi PA terus ha. Saja semalam gurau dengan Puan Suhaili melamar dia. Tak payahlah ibu ada pekerja cemerlang marah. Satgi marah-marah kat Umi. Umi doa ibu jadi pengarah marah. Amin. Nanti saya sambil-sambil share kat korang Oh, kita satu KMPP Beridin. Saya UKM. Saya minta USM tak dapat. Aku nak menyambung lagi makan kat KMPP tu sedap. Pulau Pinang. Oi, makan kat Pulau Pinang sedap betul. Oh, lain sangkut Alamak. Sangkut Okey tak? Tak boleh gerak Dah okey belum? Okey, tu okey tu. Sampai sini saya stay ingatkan nak tunjuk kat korang air terjun lagi. Aku tak nampak. Tempat tadi lawa kan? Saya cuba jalan pelan-pelan boleh kau sangkut beritahu KMPP best. Pemandangan best, sawah padi babe. Siapa dapat masuk KMPP untung Saya minta sebab suka sangat duduk KMPP tu. KMPP is College Matrikulasi Pulau Pinang. Terletak di kepala batas. Kalau korang daripada highway boleh nampak matrikulasi tu. So saya selalu bersukan kat sana. Saya akan nampak kereta lalu lalang lah. Kat sana paling best makan. Saya jatuh cinta pada laksa Penang sampai sekarang sebab itulah belajar. Belajar di KMPP, belajar di Penang. Saya minta atas sebab itu saya minta kimia analisis dekat USM. Pilihan pertama. Oh USM bestnya, jealousnya aku. Berry orang mana? Penang Ngelak lah. Dan pilihan kedua saya minta teknologi kimia UKM. Dapat pilihan kedua. Saya bagi tip siapa yang baru nak masuk U tu kan. Siapa nak isi borang U. Korang isi je apa yang korang minat. Contoh saya minat kimia kan. Pilihan pertama sampai pilihan ke dia ada 10 pilihan tak silap. Apa pilihan yang ada? 10 kot. 8 ke 10 macam tu. Siapa ingat kita dulu masih isi borang nak masuk U. 1 sampai 10 kimia. Dia Jadi siapa contoh korang minat teknologi IT. Letaklah IT dari 1 sampai 10. Dalam hutan. Ada lagi lain? Sepelan-pelan nanti saya nak tunjuk air terjun tu. Sikit lagi. So saya belajarlah kat UKM. Ambil teknologi kimia. Dah korang ada apa-apa lagi tak yang nak borak? Laksa Penang memang sedap. Saya lagi terliur laksa Penang daripada laksa Johor. Orang Johor marah aku. Mak saya pernah cakap sebenarnya kita jadi mak kena cakap yang elok-elok pada anak. Mak saya dulu tak mampu tau. Saya kalau sekali nak berjalan memang tak dapat lah. Nak pergi rombongan pun saya dapat lah sekali dua. Yang bayar RM10 tu pun dah mahal RM10 tu waktu tu. Jadi masa sekolah menengah, mak saya ada cakap tau kat saya. Masa tu ayah saya adalah dapat rezeki sikit, bonus. Dia bawa adik-beradik pergi mana Pergi Pulau Tioman. Tioman. Okey tuan-puan, saya tak dapat pergi tau. Saya jenis agaknya orang anak nombor 2 ni dia jenis suka mengalah. Dia suka mengalah. Mak saya cakap apa? Temanlah mak. Mak saya tak suka jalan. So mak saya cakap saya, masa tu saya tengah nak pergi. Sedih juga, tapi sebab kita budak-budak. Tapi agaknya Allah dah tulis. Mungkin saya nak dapat doa mak saya waktu tu.
teman lah mak. Mak takut sorang-sorang. So saya tak ikut. Nah, masa tu umur saya, tak silap saya 14 ke 15. So saya tak ikut dengan penuh ralatnya kan. Tapi saya kata tak apalah. Itulah saya kata saya dah biasa berkorban untuk family daripada saya kecil. Saya kira mungkin family saya tak perasan. It's okay, saya tak marah. Allah tahu. Saya yakin apa yang kita buat Allah tahu. So saya sedih tau. Budak tak dapat jalan. Budak yang orang susah, yang jarang jalan, tiba-tiba dapat jalan, kita tak boleh. Tak boleh kita memilih untuk duduk rumah sebab nak temankan mak kita. Mak saya cakap apa tau waktu tu saya ingat lagi sampai sekarang sebab dia betul-betul menjadi doa makbul. Mak saya cakap tak apa je, nanti Ijah belajar betul-betul sampai Ijah dapat jalan seluruh tempat. Sampai Ijah dapat jalan-jalan. Ijah belajar betul-betul. Betul tuan-puan. Saya masuk asrama Form 4 di MRSM Muar. Saya dapat jalan pergi Muar. Saya dapat pergi Gunung Ledang. Saya pernah naik Gunung Ledang. Saya pernah daki Gunung Ledang tu. Masa lepas habis SPM, matrikulasi, saya pergi Pulau Pinang. Saya dapat jalan Pulau Pinang. Saya dapat jalan Kedah, Alustar, semua saya jalan sendiri. Saya jalan kawan-kawan kan. Cuma adalah yang mak saya pesan, jangan pergi laut, jangan pergi pantai. Saya tak pergi tuan-puan. Saya jenis dengar cakap orang tua. Saya tahu kalau saya pergi, orang tua saya tak tahu. Kalau saya tipu. Tapi Allah tahu. Itu penting kita kena bagi anak-anak kita agama Islam yang asas. Asas kena kuat. Asas je. Bagi tahu dia Allah nampak. Bagi tahu dia Allah akan tahu apa yang kita buat walaupun mak bapak tak tahu. Anak bila keluar dari rumah tu memang dia dengan Allah je lah. Kalau dia kuat hati dia dengar lah cakap kita, pesanan kita mak-mak ni. Kalau ada jadi anak degil, na'udzubillah min zalik lah. Okay. So saya pergi merayau. Matrikulasi Pening tu lah. Seronok gila. Lepas tu saya tak buat bukan-bukan lah. Kalau ikutkan kawan-kawan saya, dia banyak duit, dia pergi sampai jauh-jauh lah kan. Tapi saya tak ada duit. Duit saya masa tu dapat beasiswa juga. Tapi cukup-cukup lah sebab saya pun hantar kampung sikit duit beasiswa. So masa saya nak mohon universiti, actually tuan-puan, saya tengah nak pergi Sabah Sarawak tau. Saya sebenarnya pilih nak pergi Sabah Sarawak, ambil kimia kat sana. Tapi saya call lah mak ayah saya dulu sebab saya tahu Sabah Sarawak bukan mak ayah saya risau apa kalau jauh. Nak hantar tu tak ada duit. Nak hantar tu tak ada duit. Kalau tak hantar pergi sendiri, ayah saya jenis risau. Ayah saya suka hantar anak-anak dia belajar mana-mana. Pergi Penang pun tumpang kereta pakcik sebab tak ada kereta. Sebab bapak saya tak tahu jalan. Tumpang kereta pakcik. So pergi Sabah Sarawak, saya call. Boleh tak saya nak isi borang ni? Saya nak tulis Sabah Sarawak boleh? Mak bapak saya risau betul. Mak saya sampai pujuk. Mak saya kata, abang kau risau tu. Abang kau kalau boleh belajarlah dalam Semenanjung. So saya jenis budak anak-anak yang aku. Yelah, sebab saya percaya mak bapak punya suruhan tu, walaupun kadang-kadang kita nampak macam bertentangan dengan kita punya keinginan, tetapi berkat tu menjamin kejayaan hidup. Sebab Allah akan beri berkat kepada anak-anak yang mendengar kata ibu bapa. Sampai besar, sampai tua. Okay? So, saya pilih lah tu. Pertama, USM. Dia Semenanjung. USM kan paling jauh USM. Kedua, UKM. Ketiga, saya tengok lah ada UPM, ada apa lagi entah. Saya pergi UKM. Bila kita duduk kat UKM adalah antara tengah-tengah, Bangi dia tengah-tengah. Jadi situ ada Kajang. Masa tu saya dah belajar pergi Mid Valley, naik komuter dengan kawan-kawan. Saya dah belajar pergi KLCC, pergi Kinokuniya. Ada kedai buku kat situ besar. Saya duduk kat situ, kat rak-rak tu baca buku. Syok gila. Kan? Dan memang jenis suka baca buku. Lepas tu saya dah meraun. Okay. Ni lagi best. Latihan industri. Kami 2 bulan saja, bukan 6 bulan. Saya pergi mana tahu tuan-puan? Allah hantar saya pergi Besut, Terengganu.
Saya dapat jalan lagi pergi Terengganu. Wih, seronok gila. Dekat Terengganu, dekat Besut kan dia sebelah Pasir Putih. Sebelah Pasir Putih. So saya jalan pergi. Ya Allah, apa tu binatang tadi? Ada macam kera. Kat sini banyak kera, hutan. Hutan kan? Okay. Sebelah tu Pasir Putih. So bila dah masuk Pasir Putih, kita dah masuk Kelantan lah. So saya merayau Terengganu, Kelantan. Dekat sana kulit dekat UKM saya punya muka habis. Ni yang kesan-kesan ni adalah hasil daripada jerawat satu muka di UKM. Sebab air Selangor tak berapa nak bersih kan. Waktu tu lah, saya tak tahu sekarang. Saya pergi duduk sana Terengganu buat latihan industri. Pergi buat latihan industri dekat Jabatan Perikanan Malaysia. Kerja saya bunuh anak ikan, buat kajian makmal. Stres aku. Bunuh binatang kan. Anak ikan, kecil-kecil anak ikan kena bunuh. Sebab nak buat test, nak buat analisis untuk kulat. Duduk sana 2 bulan. Saya puas merayau Terengganu, Kelantan. Kemudian saya kahwin Betul, saya boleh teringat mak saya pesan, oh betul lah, aku akan mendapat jalan dengan aku belajar. Belajarlah rajin-rajin anak-anak saya. Belajarlah rajin-rajin siapa yang mendengar ni. Siapa yang ada anak-anak tu, cakap dengan anak macam tu. Buat doa mak memang makbul. Sama juga tuan-puan, saya rasa saya yakin lah, bukan rasa. Allah beri saya kekayaan ni sebab gurauan mak saya. Mak saya gurau je. Sebab dia suka kena dengan saya. Mak saya garang. Dia agaknya sakit hati kat saya. Saya ni kan boros. Saya kan suka membeli. Saya kan jenis dapat beasiswa. Dekat UKM pun saya dapat beasiswa juga. So bila kita ada duit, kita suka beli. Saya memang suka beli. Sebab masa saya kecil saya dah pegang duit. Yang saya kerja warung tu, saya dah dapat gaji. Jadi saya dengan membeli ni memang tak lari. Dan saya sangat pakar dalam membeli. Nak belajar je. Saya sangat pakar dalam shopping. So memang rupa-rupanya pegangan tu sampai sekarang. Ada satu ketika tu saya kat UKM. Saya balik daripada U, saya terdengar mak dengan adik saya tengah membawang akulah. Yang saya terdengar ayat dia apa tahu? Dia ni kena kaya ni. Sebab suka sangat membeli. Nanti biar dia kaya. Macam tu lah, padahal mak aku tengah marah tu sebab boros. Dia ni nanti kena kaya ni sebab boros sangat. Sebenarnya mak saya nak marah yang boros tu. Tapi sebab doa mak saya, dia ni kena kaya. Ya Allah, makbul tau. Kaya aku sekarang. Itulah. Saya nak cerita sedikit bila jadi mak ni. Kita kena biasakan cakap yang baik-baik. Dah, apa lagi? Aku cerita tadi pasal momentum, tiba pasal mak. Tu tadi KMPP dah tadi tu. Apa yang sama KMPP tadi tu? Okay, tim momentum. Kita pun amalkan solat jemaah. Kita juga selalu buat solat-solat sunat. Tuan Najib lah. Tuan Najib sangat rajin. Kalau kita pergi retreat, tahu retreat? Retreat tu kita pergi satu tempat yang bukan duduk dalam office. Kita meeting back to back sambil kita beraktiviti. Aktiviti tu sangat mencabar lah. Dan diwajibkan semua tim bangun pukul 4.30 pagi kerana pukul 5 pagi 5 pagi nak kena tahajud. Pernah suami saya lepas tahajud ada masa lagi katnya. Masa tu solat subuh masuk lambat sikit kot. Pukul 6, 5 minit macam tu. Suami saya buat solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih, you all. Aku pun masa tu dah lama tak buat solat sunat tasbih. Ya Allah, lamanya menggigil kepala lutut. Sebab dia ada bacaan dia berapa? 300 ni kan. 300 kali tasbih. Tu cantiknya. Cantik tak? Ni yang saya nak belanja korang. Actually dekat atas ada lagi banyak. Tapi malah sebab kat atas ramai orang. Nanti kan ganggu orang kan. Cantik kan? Sekarang korang pelik tak? Mana datang air yang laju tu? Laju berkelajuan tinggi tu. Mana datang? Nampak air dia tenang je. Tiba turun bawah ni, ya Allah lajunya. Lepas tu semalam tak hujan. Macam mana air kat atas sekali tu
boleh kekal banyak. Kuasa Allah kan. Kita kalau nak kaji kuasa Allah ni, ada yang kita tak terkaji. Ada yang kita tak boleh nak fikir. Sebab tu Allah kata ada perkara-perkara yang aku rahsiakan. Actually ada je. Kalau kita tengok belajar sains, dia ada dalam sains. Cuma orang-orang macam saya ni duk fikir lagi lah. Kalau ada mata air sekalipun, banyak ke mata air dia? Air memang bergantung kepada hujan. Dan semalam masa tak hujan tu hujan sekejap je. Tak hujan. Punya laju air, Masya Allah. Dah cuci mata. Cantik kan? Ana Zila. Team Momentum sampai sekarang kita punya kebiasaan solat jemaah sama-sama sebab dah ramai. So, diorang tak pergi surau lah. Daripada office tu, Zohor, Asar, pergi surau. No. Solat jemaah. Kemudian, diorang ni saya tengok macam mana boleh handsome sokmo Entahlah yang datang aku tengok kenapa handsome. Suami saya pun macam saya gurau je. Tapi memang betul. Muka-muka yang ada wajah semua. Plus diorang pun kemas. Ni wajib. Suami saya orangnya kemas. So dia memang wajibkan semua orang potong rambut. Tak adalah rambut panjang-panjang tu tak ada. Melainkan masa PKP kita faham. Tukang gunting rambut tutup kedai. So memang sekarang semuanya dapat rambut pendek. Kan kadang-kadang kita ada minat rambut panjang. Tak. Suami saya kata pastikan rambut pendek supaya orang lebih yakin nak berurusan niaga dengan kita. Kemudian suami kita selalu ingatkan, memang kita selalu ulang-ulang cakap, selalu sangat. Jaga bau mulut, buat sini. Ataupun kalau berani pergi buat tu dengan kawan. Nak, ajar nak. Memang kadang-kadang kita memang ada buat latihan tu. Tu dengan kawan. Wah, Kak Aniza pun nak belajar kimia. Seronok Kak Aniza belajar kimia sebab kimia ni tentang kehidupan. Tentang apa-apa dalam kehidupan kita semua kimia. Kan jatuh air, ada momentum, ada apa lagi? Ada percampuran pertukaran air ni, pertukaran karbon lah, karbon 12, karbon 14 semualah. Ada yang daripada tak racun jadi racun. Itu semua tentang kehidupan. Saya suka kimia. So dekat momentum, Tuan Najib sangat menjaga image. Jaga mulut, kuku potong. Lepas tu rambut pendek. Lepas tu kena ta'in. Korang kena ta'in. Korang kena ta'in. Dan plus kita pun menempah baju untuk trainer. Baju yang kita tempah tu tak murah. Beribu. Satu helai tu RM1,000. Dan seorang ada yang dapat sampai 3 helai. Punyalah kita nak jaga brand. Sebab nak bina brand bukan benda senang. Nak bina brand, sesuatu company melibatkan kos. Kos yang kami keluarkan berjuta bina brand. Jadi saya dan Tuan Najib lah especially memang mewajibkan team Momentum menjaga brand. Jaga kekemasan, jaga image. Sebab semua tu melibatkan kos. Apa lagi yang Ajar tengok? Kenapa dia orang handsome Ajar? Makan ke? Makan memang. Tak boleh buat apalah. Makan memang sedap kat Momentum. Ajar naik berapa kilo Ajar? Ajar kerja Momentum dah berapa hari? Ajar bawa kerja sebulan. Sebulan lebih sikit 3 kilo. Tergelak aku. Tapi 3 kilo dia ringan lagi. Naik tak komen saya? Alamak, tadi Hasraf komen apa? Sorry. Tak baca komen.